Oke, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah mudahkan urusan kita pada hari ini. Hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan masalah disiplin anak-anak di rumah. Apa peranan ibu bapa, bagaimana mengatasinya, ya. Oke, mari kita bincang bersama-sama. Okey, mengatasi masalah disiplin anak yang enggan melakukan aktiviti-aktiviti ataupun melakukan disiplin-disiplin tertentu seperti solat, disiplin belajar dan pergi ke sekolah memerlukan kesabaran, komunikasi dan pendekatan yang bijak. Ya, sabar, separuh daripada iman. Okey, sabar ada 4 perkara. Sabar diberi pahala bighairi hisab. Sabar dalam mematuhi perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. 3, sabar dalam menghadapi cubaan, dugaan. Ini masalah anak-anak ni dugaan. Yang keempat, sabar dalam mengejar cita-cita. Ya, anak-anak ada cita-cita untuk mengejar cita untuk capai kejayaan, perlu sabar, perlu belajar. Di sekolah rendah, berapa tahun? 6 tahun. Sekolah menengah, 6 tahun lagi. Okey. Masuk universiti, 5 tahun ataupun 7 tahun. Okey. Buat master, ada 4 tahun lagi. Buat PhD, 4 tahun lagi. So, ini memerlukan kesabaran untuk mengejar cita-cita anda. Ada berapa tahun ni? 6, 12. Campur 5, 17. 21. 25 tahun. 25 tahun untuk mengejar cita-cita ni. Jadi, tu kena sabar. Lama tu kan? Itu kalau straight lulus. Kalau tangguh-tangguh-tangguh, kerja lagi, ya. Daripada umur anda start, katakan anda start belajar sampai umur 25. Belajar saja. Ya. Dan anda kena belajar sepanjang hidup, sepanjang hayat. Ini memerlukan kesabaran, ya. Bukan sebab maknanya bukannya belajar dalam bidang akademik saja, tapi belajar daripada kehidupan alam ini. Belajar bab agama, belajar bab bisnes, ekonomi dalam bidang-bidang pekerjaan, ya. So, memerlukan kesabaran yang tinggi, ya, kesabaran. Ya. Sabar, state 1, 2, 3, 4, sabar ni, ya. Sabar Allah beri pahala bighairi hisab, terus masuk surga. Okey. Okey, kita boleh dengar lagu Sabar tu, ya. Kemudian memerlukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ni kena ada buatkan repo dulu, ya. Levelkan diri kita dengan diri anak-anak, dengan kawan-kawan. Level kalau cakap dengan orang atas, ada cara lain dia. Cakap dengan orang yang sama level, lain pula. Cakap dengan orang yang bawah daripada kita, tu cara teknik dia lain pula, ya. Pendekatan dia lain, intonasi dia lain, cara lain. Tengok masa, ya, komunikasi ini bergantung pada tengok masa makan ke, masa lepas solat ke, ya, tazkirah tu. Okey, tengok masa, tengok tempat, di mana tempat tu, ya. Di padang bola ke, sama-sama main golf ke, atau tengok suasana tu. Tengok suasana, ya. Suasana tu mood dia bagus ke tak bagus. Dia dalam keadaan lapar ke, dalam keadaan risau ke, dalam keadaan tegang ke. Okey, suasana tu tengok, ya. Yang ini mempengaruhi perbincangan, itu komunikasi, ya. Iaitu dipanggil pendekatan yang bijak, ya. Bukan terus serbu saja, ya. Okey, yang pertama formulanya adalah bicara dengan anak anda. Bicara dengan siapa-siapa yang anda nak bercakap tu, anda bercakap dengan dia, ya, bukan melalui WhatsApp, bukan melalui handphone, ya, bercakap kalau boleh depan-depan. Okey. Okey, secara hati ke hati, terus terang, ikhlas. Yang penting open minded tu, ya. Open minded. Boleh menerima kritikan, boleh mengkritik. Open minded, open minded. Semua kena terbuka. Semua orang kena terbuka, anak-anak kena terbuka, ibu bapa kena terbuka, terus terang saja. Open minded, ya. Menerima segala kritikan, kutukan, hinaan, terima dia, ya.
dan masing-masing berlapang dada ya, berlapang dada. Berlapang, ini formula yang penting sekali, berlapang dada. Jangan tekankan pendapat anda aja yang benar, pendapat orang lain semua salah. Kita kena dahulukan pendapat orang lain, ya awak benar, saya salah. Itu cara formula. Ya awak benar, saya salah. Bukannya saya benar, awak salah. Itu terbalik ya. Okey. Dalam perbincangan macam ni, bicara macam ni, apa ni formula? Awak benar, saya salah. Saya salah. Bukannya, okey, awak salah, saya benar. Ini dalam komunikasi macam ni tak boleh. Yang ni salah, jadi yang ni betul. Ya, ya awak benar. Okey, kenapa datang lambat? Kenapa tak mandi? Kenapa tak berus gigi? Okey. Anak akan kata, okey, air tak ada. Ya, awak benar, air tak ada. Salah ayah tak supplykan air. Contoh dia macam tu ya. Okey. Dan anak pula bagi tahu, ya, saya tak mandi, saya bangun lewat. Saya minta maaf. Jadi masing-masing berlapang dada menunjukkan hubungan yang harmoni ya. Ini hubungan yang harmoni. Ini menunjukkan hubungan yang harmoni. Ya, dapat menarik rezeki bila harmoni. Yang ini menunjukkan stres dan tegang. Awak salah, saya betul. Ini menunjukkan stres, menunjukkan ketegangan, depression, dia tak menyelesaikan masalah. Ya. So, jangan gunakan pendekatan ini. Ya. Ajak anak anda untuk berbicara dengan dan dengar dengan alasan yang baik. Dengarkan alasan alasan mereka. Ya. Anak-anak tidak suka. Yang pertama sekali, bila dia cakap betul, kita kata dia salah. Dah mandi ke belum? Dia kata belum. Kita marah, berbom. Ya. Yang kemudian besok kita tanya lagi, dah mandi ke belum? Dia kata sudah mandi. Ditipu kita, kita pun puji dia, bagus kita kata. Ditipu kita, kita puji. Itu kita develop perangai dia yang tak elok. Ya. Nanti dia besar jadi ahli politik ke, jadi cikgu ke, jadi pengamal kesihatan ke, jadi custom ke, dia menipu, sebab dia ajar, dia menipu, dapat pujian. So, tipu, rasuah, macam mana benda-benda yang merosakkan negara ni akan menyebabkan negara tambah mundur. Ya. So, kalau dia cakap benar, kata dia bagus. Kemudian tanya alasan dia dan terima alasan dia. Okey. Pertama dia cakap benar, kata bagus. Yang kedua, terima alasan dia. Okey. Dia kata kenapa tak mandi? Saya tak mandi sebab air tak ada. Tu maknanya ibu bapa lah kena sediakan dia. Kenapa tak berus gigi? Berus gigi saya sudah rosak. Ubat gigi sudah habis. Okey, terima alasan dia ya. Dia bercakap benar, bagus, abang cakap betul. Kena puji dia macam tu ya. Bukan bila dia cakap betul, kita marah dia. Yang ketiga, dia tidak suka kita banding-bandingkan. Kamu ni student ni hitam, tak pandai. Dia semua orang nak jadi putih, semua orang nak jadi handsome, semua orang nak jadi comel. Semua orang nak jadi pandai, semua orang nak jadi bijak. Yang terpopular, terkenal di sekolah. Jadi, kalau kita bandingkan macam tu, dia memang nak macam tu. Tapi kita dah membanding-bandingkan dia. Kita diskriminasikan dia ya. Jadi perception kita tak bagus ya. Kita tak boleh mengajar itik untuk panjat pokok macam monyet. Monyet ajar itik panjat pokok, matilah itik tu. Itik tu diciptakan untuk berenang. Jadi kalau monyet tu dilawan berenang dekat laut, monyetlah mati. Monyet tidak diciptakan untuk berenang. Dia punya kaki dia tak sesuai untuk berenang. Okay? Dia tak boleh terapung. So, tidak semua murid yang diberikan kelebihan berbagai-bagai ini oleh Allah SWT, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Ya, kita kena tengok dan kita kena buat profiling terhadap anak-anak ini. Ya. Cubalah untuk memahami perasaan. Okay, kita empati kan dia, kita faham perasaan mereka dan motivasikan mereka. Kita gerakkan dia, kita disiplin. Motivasi yang tertinggi adalah disiplin. Ini akan membantu anak anda untuk memahami masalah yang mungkin ada, faham masalah tu ya. Kita faham, dia faham ya. Seek to understand,
then to be understood. Ya, formulanya adalah highly effective people ni 7 formula, salah satunya adalah 6 to be understand dan to be understood. Faham dulu masalah dia. Yang kedua, memberikan pemahaman. Bila kita dah faham, kita fahamkan dia. 6 to be understand dan to be understood. Bila kita dah faham, kemudian baru kita faham dia, baru dia faham kita. Ajarkan anak-anak mengenai pentingnya solat, pendidikan dan kehadiran ke sekolah. Ajar, didik, beritahu, nasihat secara baik. Nasihat waktu lepas solat subuh tu bagi tahu. Waktu masa makan tu nasihat. Jangan panjang-panjang bagi tahu dia. Kenapa kena pergi sekolah? Kalau tak pergi sekolah, jadi anda akan bodoh, akan ditipu oleh orang dan akan dapat pekerjaan yang tak elok, tak tahu nak buat kerja. Kenapa penting solat? Sebab solat ni disiplin, solat perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah SWT. Okay. Solat ni menjanjikan orang Islam dan orang kafir. Solat ni membantu kita dalam disiplin waktu zuhur. Waktu kita boleh kontrol, Allah tetapkan waktu subuh kena bangun semayang. Waktu zuhur Allah tetapkan lagi. Bagi mana pun semayang zuhur. Waktu semayang asar. Waktu antara kedua zuhur, subuh dengan zuhur, itu terpulang pada kamu buat apa? Benda-benda yang baik. Ya. Tapi jadual Allah dah tetapkan dah. Ini buat apa? Ini buat apa? Ini buat apa? Masa ni. Ya. Bicaralah dengan lembut. Jangan tengking-tengking. Jangan tinggi-tinggi suara. Bicara dengan lembut, hati ke hati. Dan dengan bahasa yang mereka faham. Kalau bahasa anak-anak, gunakan bahasa anak-anak. Bahasa orang dewasa, gunakan bahasa orang dewasa. Ya. So, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ya. Dalam Quran disebutkan surah Ali Imran, dengan rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Jika anda bersifat keras dan berhati batu terhadap mereka, secara mereka melarikan diri daripada kamu. Formula Allah dah bagi, bersikap lemah lembut. Jangan keras. Okay. Ada masa keras-keras dengan musuh. Kalau dengan kawan, dengan anak-anak, dengan anak murid, tak payah keras lah. Lembut-lembut saja. Bagi dari hati ke hati. Ya. Bagi dia faham. Okay. Okay. Bagi berulang-ulang ya. Sampai ada limitation lah ya. Sampai limit tertentu dan baru menggunakan sedikit kekerasan. Tapi asasnya adalah yang boleh menyelesaikan masalah adalah lemah lembut. Formula itu diberikan di dalam Al-Quran ya. Kemudian jadualkan waktu bersama ya, waktu makan bersama, waktu solat bersama, waktu yang bersama ni bila ya. Waktu pukul 1 sehingga pukul 2. Waktu mari kita makan bersama, solat bersama. Okey. Waktu subuh pukul 6, bangun pukul 5, pukul 6 tu kita sembahyang subuh bersama, kemudian kita bagi tazkirah bersama-sama. Luangkan waktu tu, disiplinkan dia. Dan jadikan benda tu menarik dan mereka suka nak dengar, suka nak bersama-sama. Berikan ganjaran bila dia hadir aktiviti bersama itu ya. Luangkan waktu yang berkualiti. Yang penting berkualiti. Walaupun sembahyang tu 5 minit, tapi dia berkualiti. Walaupun tazkirah tu menggunakan perkataan, satu perkataan saja, sabar kalau dia kata ada masalah. Satu perkataannya, tapi dia berkualiti. Ya, tak perlu kita 8 jam, ya, tak perlu bersama mereka duduk berjam-jam, ya, berhari-hari, ya, tak perlu. Makan bersama, tanya masalah dia, apa masalah dia dan selesaikan masalah tu masa tu juga, ya, dan tu juga kata orang Kedah, ya, ya, luangkan waktu berkualiti. Yang penting quality time tu, ya. Tak perlu nak extra time, nak mengorbankan tidur, nak mengorbankan masa-masa bersama dengan kerja, bersama dengan family yang lain. Ya. Kata 5 minit pun dah cukup untuk janji berkualiti. Ya. Borak dengan dia, appreciate dia, semangatkan dia, cerita, selesaikan masalah dia, masa tu berkualiti. Ya. Okay. Untuk memperkuatkan hubungan anda. Ini hubungan dia dengan masa berkualiti ya. Anda anak-anak yang merasa diperhatikan lebih cenderung mendengar orang tua ya. Dia ada masalah dengan cikgu, bagi dia duit dekat cikgu, bagi dia duit, belanja cikgu makan, belanja cikgu minum. Ada masalah dengan kawan-kawan. Macam mana cara atasi bila buat salah satu,
kecil hati ke, terkasar bahasa ke. Bila kita tidak open-minded dan berlapang dada ni, kita mudah kecil hati. Okey, yang ni penting ni. Tidak lemah lembut dan berlapang dada ni, kita mudah kecil hati. Sama ada orang yang kita kecil hati, ataupun cikgu kecil hati, kawan-kawan kecil hati. Bila kita tak berlapang dada. Bila tegur sikit je kecil hati, merajuk. Kritik sikit je kecil hati, merajuk. Sebab tidak berlapang dada, tidak menerima kebenaran tu ya. Jadi, caranya adalah bila kita nak atasi buat satu salah, kena betulkan 3 kali. Okey. Ponteng satu hari sekolah, kena bayar balik. Buat baik 3 hari. 3 hari kena datang sekolah. Ya. Buat satu salah, betulkan 3 kali. Okey. So, kalau bercakap-cakap bahasa yang terkasar, kena betulkan 3 kali. Dengan cikgu. Belanja, beli air dengan cikgu. Beli kuih, cikgu. Belanja cikgu. Penat ni. Angkatkan buku dengan cikgu. Sama juga dengan kawan-kawan. Bila dia pergi belanja dekat kantin. Okey. Hantar dia kat rumah. Okey. Tunjuk dia kalau dia tak tahu matematik ke sains ke. Ajar dia cara buat kerja rumah. Gitulah dia. So, kutuk mengutuk. Kena ada dalam program sosial ni. Kena ada tahan dia. Ya. Sosial. Kena tahan. Kalau orang tak tahan, tak boleh bersosial. Kita manusia berkomunikasi, dia kena tahan. Tahan telinga, tahan kena kutuk. Ya, hari ni dia kutuk kita, besok kita kutuk dia. Jadi kena tahan. Ya, dalam hubungan sosial ni kena tahan. Mesti ada yang kecil hati, tapi janganlah hati itu terlampau kecil. Besarkan hati itu. Dengan sedikit masalah. Besarkan hati. Maafkan. Ya, minta maaf. Kalau dia tidak maafkan, terpulang pada dia. Dia yang susah. Dia tak nak kawan dengan kita, dia yang susah. Amalkan surah Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami telah berikan kamu kausar ya, kenikmatan yang banyak, kawan-kawan, kenikmatan pergi sekolah, kenikmatan dapat belajar ya. Maka dengan tanda bersyukur adalah kamu solat dan berkorban. Belajar bersungguh-sungguh. Okey? Fokus betul-betul. Dan ayat yang ketiga mengatakan, sekiranya kamu buat benda tu, kamu berkorban, kamu bincang, kamu belanja, dia makan, dia tak mau terima kamu, dia tak mau berkawan dengan kamu, dia yang susah, dia yang terputus. So, kita punya consensus clear. Yang penting, saya clear. Saya nak buat baik. Saya dah clear. Kamu tak nak terima. Itu Allah ajar pada Nabi, dia yang tak mau terima kamu, dia yang terputus. Janganlah kamu rasa sedih, rasa merudum, tertekan. Tak payah. Ya. Kamu otak kamu kena clear. Dia tak mau terima. Lantak dia. Dia yang susah. Macam tu ya. Tapi buat baik juga dengan dia. Tegur kawan macam biasa juga ya. Okey. Itu dia cara dia. Ya. Itu dia cara dia. Tapi kita tahu bahawa apabila kita buat satu, orang tak mau terima, itu dia punya hal. Dia yang susah. Ya. Kita nak tolong dia, kita belanja dia makan, dia tak mau terima. Dia yang susah. Dia yang lapar. Dia yang dahaga. Okey. Itu prinsip yang pertama. 3 formula yang pertama. Nanti kita sambung selepas ini. Kita rehat dulu sekejap. Tarik nafas. Dan boleh berjalan-jalan. Ya. Kita belajar. Standing kita belajar 20 minit. Kita rehat 5 minit. Belajar lagi 20 minit. Rehat 5 minit. Belajar lagi 20 minit. Rehat 5 minit. Belajar lagi 20 minit. Rehat. Lama sikit. 15 minit ke 30 minit ke makan, minum, solat. Okey. Dan masa kita rehat tu, kita tarik nafas. Tengok keliling kanan. Boleh tidur sekejap. Ya. Buat power nap 5 minit. Dan bangun balik dan terus belajar balik. Ya. Masa kita rehat 5 minit tu, kita boleh tengok handphone kita yang kita dah tertinggal tu. Okey. Sekarang kita rehat sebentar. Tunggu, jangan ke mana-mana. Okey, mari kita sambung anak-anak supaya kita rehat dan tarik nafas tadi. Mari kita sambung. Perkara yang keempat adalah memberikan dukungan. Yang keempat, memberikan dukungan. Ya, sokongan. Ya. Dukungan ataupun sokongan. Pastikan anak merasa didokong dan dicintai. Anak-anak dirasa didokong dan dicintai. Bukan asyik salah, cari salah aja ya. Salah kita highlightkan ya. Jangan cari salah saja, cari yang betul ya. Puji 3 kali,
Puji 3 kali, tegur sekali. Itu formula dia. Puji-puji dulu. Bagus bangun awal, bagus pergi sekolah, bagus begini. Tapi, ini satu perkara yang belum buat lagi. Belum solat. Okey, kena solat dulu. Sebelum buat kerja lain. Solat subuh dulu ya. Ini akan memberikan mereka rasa percaya pada diri, self-esteem. Kalau kita kutuk dia, dia kata dia tak bagus, dia tak handsome, dia malas, dia tu semua, dia rasa tak tenang dan dia rasa esteem diri dia akan rendah. Kau tak pandai buat kerja, buat tu tak jadi, buat ni tak jadi, semua kutuk aja ya. Jadi dia rasa esteem dia rendah. Bila dia nak defend diri dia sendiri supaya dia mempertahankan esteem diri dia, kecintaan terhadap diri sendiri, dia akan lawan. Dia akan retaliate balik. Itu yang tak bagus ya. Tapi kalau dia tak lawan balik, dia akan rasa rendah diri sampai dia akan jatuh. Dia tak boleh bangkit dah. Ya. Budak yang bagus, budak tu lawan balik. Kau kutuk dia, dia lawan balik supaya dia punya esteem diri dia, ke penghargaan, rasa harga diri dia akan sentiasa tinggi. Tapi budak yang introvert, dia tak boleh lawan, dia selalu dibuli, dia akan rasa rendah diri ya. Okey. Biasanya manusia ni dia akan cari satu target untuk dibuli. Dekat sekolah, ada budak tu lemah sikit, budak tu lah kena buli dengan kawan-kawan, kena buli dengan cikgu, kena buli dengan orang-orang sekitar dia. Ya. Sebab budak tu tak melawan, budak tu baik. Ya. Baik dalam Islam bukannya tidak melawan. Ya, baik adalah mengikut akhlak Quran. Quran waktu perang-perang. Waktu baik-baik. Dia kata buat baik bersama-sama orang-orang yang kawan-kawan ya. Sahabat-sahabat dia. Tapi keras terhadap musuh. Itu akhlak ya, bukannya baik sepanjang masa. Kena buli, kena tekan. So, bila anak-anak cerita tentang masalahnya di sekolah, ibu bapa kena dukung, kena support, kena sokong dia ya. Kalau boleh ibu bapa pergi runding kat sekolah, pergi runding kat sekolah. Bukan serang sekolah, tapi berunding dengan sekolah. Kalau cikgu pangkah, dia punya jawapan yang betul, dia nak menyatakan, murid nak nyatakan pendapat dia kata dia betul, tak boleh. Mak bapak lah kena check. Mak bapak lah kena bagi tahu tu salah tu. Ya, janganlah naya dia. Ya. Nak ajar dekat sekolah macam itulah ya. Kena ambil tahu. Ya. Dan kalau tak boleh selesai di peringkat sekolah, pergi peringkat kementerian. Kalau tak boleh kementerian di peringkat yang seterusnya ya. Di puncak alam kita ada parlimen. Di puncak alam kita ada parlimen puncak alam. Di mana di situ dia dibuat seperti parlimen berbincang hal-hal berkaitan dengan masalah di puncak alam, masalah pendidikan. Ya, ada speaker dia, dia ada MP dia, Member of Parliament di puncak alam yang bincangkan masalah-masalah pelajaran anak-anak di peringkat parlimen puncak alam. Ahli-ahli parlimen dia bincang, ya. Dan mereka akan selesaikan masalah tu, ya, akan pergi ke cikgu, akan pergi ke sekolah, akan pergi pada pengetua, ya. Anda boleh masuk dalam perbincangan di dalam parlimen puncak alam, ya. Dia ada speaker dia ada peraturan-peraturan seperti parlimen. Okey. Pergi dekat situ ya. Itu adalah untuk mendapatkan sokongan ya. Apa yang anda rasa betul anda cakap ya. Speak up your mind. Lontarkan apa yang ada dalam fikiran anda. Yang kelima, tetapkan aturan dan konsekuensinya ya. Aturan dia waktu solat subuh pukul 6. Subuh. Zuhur. Okey. Yang ni tak boleh nak diubah dah ya. Waktu solat ni tidak boleh diubah dah tetap. Tetapi waktu di antara keduanya ni anda boleh ya. Waktu subuh pukul 6, pukul 7 anda start pergi belajar saja matematik. Lepas tu setengah jam, lepas tu rehat 5 minit, lepas tu belajar subjek sains pula. Lepas tu ini waktu cuti atau ahad ya contoh ya. Lepas belajar sains anda rehat lagi 5 minit, tidur, jalan-jalan, pergi lagi belajar bahasa Inggeris. Ya, setengah jam lagi. Lepas tu rehat lagi. Anda pula belajar satu lagi subjek. Jawab satu soalan berkaitan dengan bahasa Melayu, satu karangan. Sama ada 30 minit atau 40 minit, rehat lagi. Lepas tu lunch. Rehat lama sikit. Lepas tu sembahyang zuhur.
Okey. Waktu yang Allah tetapkan ni kita tak boleh ubah, yang kita boleh ubah waktu kita ni saja, ya, waktu kita ini. Ini yang kita sesuaikan dengan waktu kita, ya, jadual kita. Dan anda tak ikut peraturan ini, konsekuens dia tak sembahyang Zuhur, Allah akan campakkan satu kali tak solat, Allah akan campakkan dalam neraka, ya. Kalau anda sembahyang subuh, Allah akan jauhkan anda daripada bala pada hari itu, subuh secara berjemaah, ya. Allah akan jauhkan berbala dan Allah akan kamu akan dapat pahala seolah-olah kamu beribadat sepanjang-panjang malam solat subuh ni, ya. Dan kalau kamu tak study, apa konsekuen dia? Kamu tak belajar, kamu tak pandai matematik, kamu nanti gagal matematik, tak belajar bahasa Melayu, kamu gagal bahasa Melayu. Itu konsekuen dia, ya. Dan nanti hujung minggu kamu tak boleh main handphone, tak boleh main game, ya. Kemudian buat aturan yang jelas, ya, jadual itu tetap dan konsekuen yang sesuai jika aturan tersebut dilanggar. Jika langgar, anda dah tahu dia sebab dan akibat dia, ya. Tak boleh dibelanja makan, tak dapat hadiah jam tangan dan sebagainya. Pastikan anak memahami apa yang terjadi jika mereka tidak mematuhi. Apa terjadi ini mereka faham. Faham apa akan terjadi, ya. Dan mereka kena bertanggungjawab tentang apa yang terjadi jika mereka tidak mematuhi aturan itu. Fahamkan dia, fahamkan cara baik-baik. Faham? Janji? Ikut? Okey, kalau tak ikut, ni jadi dia, ya. Kemudian beri contoh positif, ya. Yang keenam, kita berikan contoh yang positif. Kalau kamu suruh anak semayang, kamu kena semayang dulu, bapa kena semayang dulu, ya. So, tunjukkan praktikal solat macam mana, praktikal baca Quran macam mana, praktikal belajar macam mana, disiplin yang baik macam mana, ya. Jadikan contoh, ya. Walk the talk. Walk the talk. Walk the talk, ya. Okey. Contoh pimpinan melalui teladan, ya. Okey. Itu yang paling utama sekali, ya. Okey. Belajar, duduk sekali bersama-sama dia pergi belajar. Tengok kerja sekolah dia sama-sama. Kemudian libatkan guru dan kaunselor sekolah jika sekiranya under control. Dah tak boleh nak kontrol lah. Jika anak enggan pergi ke sekolah, bicara kemasalahan dengan guru dan kaunselor, ya, minta pertolongan kaunselor yang betul, guru yang betul, ya. Ya, guru yang ikhlas, yang murabbi. Ya. Ada juga yang tak betul, ya. Makin di refer makin sakit lagi, ya. Ini bukan saja di sekolah, sama juga dengan sistem kesihatan, ya. Makin ubat makin teruk. Jadi kena cari yang betul, ya. Kena cari guru dan kaunselor yang betul, yang ikhlas, yang profesional, yang boleh membantu, ya. Sebab dia akan ceritakan segala rahsia-rahsia itu adalah informed consent. Dia adalah rahsia yang perlu dipegang, disimpan, tak boleh disebarkan, ya. Setengah orang dia dapat je rahsia, dia masukkan semua tempat. Jadi itu segi akhlaknya, segi etika dia tak betul. Cari yang profesional dan yang betul-betul untuk beri nasihat. Mereka mungkin dapat memberikan saranan dan dukungan tambahan, ya. Mungkin kita terlupa idea. Idea itu ada, tapi bila bincang-bincang, soal jawab, idea terdapat dan boleh dilaksanakan dengan mudah. Simple tapi boleh dilaksanakan, ya. Okey, jangan gunakan hukuman secara fizikal. Jangan rotan, ya. Jangan tak bagi makan. Hindari menggunakan hukuman fizikal sebagai metod disiplin. Ini hanya akan tidak efektif. Bila dia kena hukuman, dia menjadi merajuk, tutup pintu, tak mau makan, banyak efek. Tapi juga berpotensi merugikan anak-anak, ya. Dia rugikan anak-anak, ya. Sebab kuasa tu pada ibu bapa, kuasa tu pada guru. Jangan salah guna kuasa. Gunakan kuasa sebaik mungkin, tetapi jangan salah guna kuasa, ya. Jangan salah gunakan. Satu kena ada hikmah dan bijaksana, ya. Tengok kalau buat cara macam ni tak kena, tak betul, ya. Dia merajuk, kena pergi pujuk balik, pusing balik,
reverse pula, cara teknik lain pula guna. Jangan guna jalan yang sama, jalan sama. Dan benda tu dah tahu tak berkesan, pergi lalu jalan tu juga. Jalan tu ada lubang, pergi masuk ke jalan tu juga. Bodoh lah kan? Ya. Jalan tu ada tunggul. Tunggul lah ya. Sudah terantuk lagi tenggadah tu ada halangan, kita jalan tu juga. Terantuk lagi lah. Dah terantuk baru nak sedar. Kalau terantuk sedar, kalau terantuk tak sedar, ikut je jalan tu sama juga. Itu jadi tidak efektif lah. Tidak belajar daripada pengalaman. Ajak anak-anak untuk berkontribusi atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Minta dia. Okey. Apa nasihat pada ayah, pada ibu? Apa pandangan anda kalau kita pada hujung ni, minggu ni kita nak pergi jalan-jalan? Okey. Macam mana kalau kita pergi tuition? Tuition kat rumah ke tuition dekat sekolah? Cikgu mana yang nak? Cikgu ini bagus ke cikgu ni tak bagus? Cikgu ni bagus. Okey. Biar dia buat keputusan bersama-sama. Dia ambil bahagian dalam buat keputusan tu. Okey. Yang berkaitan dengan kehidupan mereka, ya. Dia nak main bola ke, nak main bersilat ke, nak memanah ke, nak menunggang kuda ke. Okey, kita bagi dia peranan untuk membuat keputusan bersama. Ini dapat memberikan mereka rasa tanggungjawab dan kontrol atas tindakan mereka, ya. Bila dia kata dia sendiri nak pergi menunggang kuda, kalau jatuh, dia tak boleh nak salahkan ibu bapa, ya. Jatuh kena tahan lah, ya. Jatuh kena tahan dan bangun, tunggang lagi sampai pandai, ya. Okey, berikan motivasi yang positif, ya. Motivasi kena berikan pujian dan penghargaan. Motivasi yang paling tinggi sekali adalah matlamat hidup. Saya nak cemerlang dalam SPM 6A, contoh dia. Okay, matlamat dia, itu motivasi. Kalau dapat 6A, nak dapat 6A kan? Nak dapat 6A, okay, kita akan pergi melancong ke Switzerland, contoh, ya. Ataupun kita akan naik kapal terbang. Okay, naik kapal terbang. Kalau tak mampu naik kapal terbang, besok nak tepati janji, tak mampu, naiklah kapal terbang daripada KLIA pergi ke Subang, patah balik. Habis, tak payah pergi Switzerland. Itu kalau bajet tak ada, ya. Naik kapal terbang juga kan. Okay. Ini akan mendorong mereka untuk membuat terus berbuat hal-hal yang betul, yang benar, ya. Dia akan jadi konsisten, ya. Istiqomah. Walaupun dugaan banyak, saya nakkan benda tu, saya nakkan benda tu, ya. Itu merupakan internal motivation. Yang paling penting sekali internal motivation. Kalau kita bagi external motivation ni dalam bentuk motivasi di luar, dia punya kesan tak berapa kuat. Okey, ingatlah bahawa setiap anak unik dan cara-cara yang efektif dapat berbagai-bagai, ya, berbagai-bagai cara-cara bervariasi. Jika masalah terus berterusan dan bertambah buruk, pertimbangkan untuk berjumpa dengan profesional, ya, jumpa kaunseling, jumpa psikologi, ataupun minta bantuan-bantuan lain di luar, ya, kalau benda itu bertambah teruk, ya. Semoga ia dapat memberikan manfaat dan kita cuba benda-benda yang di atas ini dulu sebelum kita uncontrol, ya, tidak boleh kawal mereka, ya. Buat sedikit-sedikit supaya perubahan tu, kebaikan tu datang dari masa ke semasa, baik. Ya, hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf daripada Allah SWT. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr.